الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 19. Surat 19. Baris itu Baris berapa? Surat 19 baris hari berapa? 6 duduk bawah. Kalau saya ni muka surat 23. Jawi juga, Jawi lama. Muka surat 23. Itu muka surat 19. Dan yang mengingkarkan melihat harus melihat Allah di dalam akhirat. Situ dah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang mengingkarkan, mana yang tolak, harus melihat Allah di dalam akhirat. Ini sambungan orang yang mubtadi' dalam bab pegangan yang tidak dihukumkan kafir pada pandangan yang muktamad. Minggu lepasnya mubtadi' yang tidak dihukumkan kafir, mereka yang berpegang Mu'tazilah, yang berpegang hamba menjadikan perbuatan dirinya selepas dijadikan kudrat kekuatan oleh Allah pada dirinya. Itu pegangan yang mubtadi', pegangan yang bid'ah, pegangan yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi. Maknanya apa? Pegangan bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah lah. Jadi Mu'tazilah ni berpegang dengan akidah yang mubtadi'. Mubtadi' ni dia bid'ah. Bid'ah ni perkara yang direka-reka, perkara yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi. Persoalan kita di sini persoalan bid'ah dalam bab pegangan. Bid'ah dalam bab pegangan, yang mana bid'ah dalam bab pegangan ni ada siapa tahap jadi kafir, dan ada yang tidak dihukumkan kafir tapi sebesar-besar dosa. Ini mubtadi' dalam bab pegangan. Pegangan yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi. Ada hak tidak dihukumkan kafir, ada yang dihukumkan kafir. Depan dia ceritalah hak mana hak bid'ah yang dihukumkan kafir. Dan pegangan bid'ah yang tidak dihukumkan kafir ni pun khilaf ulama juga. Kata dak kafir ni atas pandangan yang mengatakan dak kafir, tapi ada juga pandangan mengatakan pegang seumpama tu bid'ah yang kafir. Ada setengah pandangan. Jadi kalau kita baca minggu lepasnya, Mu'tazilah yang berpegang hamba, mana manusia memberi bekas dengan kekuatan yang Allah jadikan di hamba. Jadi bukan Allah yang beri bekas. Gagah yang ada di kita tu yang memberi bekas. Tapi gagah tu mari mana? Gagah tu mari daripada
Allah yang letak. Gagah tu Allah yang letak. Jadi pandangan muktamad tidak hukum kafir sebab dia masih lagi ada sangkutan dengan Allah, masih lagi ada kait dengan Allah. Kait betul mana? Gagah tu bekas betul lah, salah lah. Tapi gagah tu mari mana? Allah yang hubung. Jadi oleh kerana ada kait sikit dengan Allah, maka pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir. Tapi ni akidah yang bid'ah, akidah direka-reka, yang mana hak ni lah sebesar-besar dosa. Amal ibadat walaupun sah sekalipun, sebab tidak dihukum kafir, tidak dihukumkan kafir, tapi amal ibadah tu menjadi macam debu yang berterbangan. Semayang tak ada pahala, puasa tak ada pahala, di Mekah tak ada pahala. Sebab apa? Berpegang akidah yang sebesar-besar dosa. Tapi kalau pegangan tu pegangan yang kafir, hak tu mayang, puasa, haji tidak sah, kena qada balik, kena buat semula. Kalau pegangan tu pegangan yang kafir. Hak kafir zahir tu tak ada sembah berhala patut pergi semayang, sembah berhala patut pergi semayang, sembah pokok patut pergi semayang, sembah pokok lepas tu pergi semayang. Sembah berhala, sembah pokok bulan Ramadan puasa. Siapa tanya di Mekah, di Mekah tak ada macam tu. Hak tu hak kafir, hak zahir perbuatan. Sembah berhala kafir perbuatan, sembah pokok kafir perbuatan. Hak ni kafir pegangan. Kan kafir tiga kan, murtad tiga kan, pegangan, perbuatan dan percakapan. Sembah pokok, semua berhala kafir perbuatan. Hak kafir pegangan, kafir pegangan berpegang kita bekas sendiri dengan kudrat gagah yang ada di kita. Kudrat kalau kita panggil gagah lah. Kalau kudrat Tuhan kita panggil sifat kuasa. Kalau kudrat kita panggil gagah, kudrat lah tu. Tapi nak panggil kuasa kita pun boleh. Tapi kalau kudrat di kita ni, kita biar terjemah dengan gagah lah. Jadi sekarang ni kita bekas sendiri dengan gagah yang ada di kita. Gagah Tuhan letak dah gagah kerana kita gagah semua jak budak. Gagah mari daripada Tuhan letak dah. Hak tu kafir ijma' ulama. Hak tu orang semayang puasa pergi Mekah sama dengan semua berhala, semua pokok sana. Tak sah, kena qada balik. Faham tak? Hak takut ni hak dalam. Hak luar, hak tu orang boleh wayak lalu dah nak dalam. Kalau berpegang pisah memutuskan dengan tabi'i, semula jadi. Api menghanguskan dengan tabi'i, semula jadi. Angin menerbangkan barang ke apa ke, semula jadi. Bahasa dia tabi'i, atau kafir ijma' ulama. Cicing bergerak bukan Allah gerakkan. Cicing bergerak kerana tangan sudah digerakkan oleh Allah. Sudah cukup Allah menggerakkan tangan. Cicing tak payah Allah buat. Dan cicing gerak tu mari mana? Mari daripada turut tangan yang digerakkan oleh Allah. Itu kafir. Sama macam tak ni lah, semua berhala, semua pokok sana. Mayang puasa kena qada balik. Ni hak pegangan hak kafir. Ni nak cerita ni hak tak kafir ni, tapi hak dosa besar. Ni hak dosa besar. Jadi hak kita baca minggu lepas tu, Mu'tazilah berpegang hamba, mana hamba ni manusia lah. Kita ni bekah dengan gagah yang Tuhan letak di kita. Tu dipanggil Mu'tazilah Qadariyah. Hak ni perbahasannya dalam bab ikhtiar dan usaha. Bab ikhtiar usaha ni. Bab itu usaha ni ahli sunnah wal jamaah, kemudian qadariyah ni, kemudian satu lagi ni jabariyah. Jabariyah apa? Akidah yang mubtadi'. Akidah yang direka-reka. Cuma akidah jabariyah ni tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Itu jelah. Mu'tazilah Qadariyah ni, kitab ni kata dak kafir. Ini pandangan yang muktamad. Pandangan dhaif mengatakan kafir lagi. Mu'tazilah Qadariyah pasal ini.
Pasal mana? Allah letak gagah di manusia. Sampai masa gagah itulah main peranan, gagah itulah yang memberi bekas dengan sendiri, tapi dengan mari daripada gagah Tuhan letak. Ni setengah panggil terkapi lagi. Tapi itu pandangan daif lah. Jabariyah tak ada apa kita. Gagah ke tak gagah tak ada apa-apa kita. Tuhan belaka. Jabariyah akidah yang bid'ah, akidah yang dosa besar, tetapi tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Sebab memang hak Jabariyah pegang tu, kita hakiki pun pegang gitulah. Tak ada gapo Tuhan belaka. Tapi kenapa kalau pegang gitu jadi salah? Tak terkena dengan ayat Quran. Ayat Quran bubuh kita perbuatan. Salah betul tu. Tapi hakikinya memang kita tak ada gapo satu. Ni kena faham benda ni. Kita duduk dalam kelas ni tak apalah. Daripada awal pakai akhir terdengar. Kalau orang kebetulan terdengar, kerana payah nak gerak lekat jalan ke, dengar. Tak ada gapo satu kita Tuhan belaka di perjalanan. Tak ni dengar suara kata Tuhan belaka. Bahang Jabariyah nanya. Dari lalu lekat selu bunyilah Tuhan belaka. Kalau Tuhan belaka Tuhan mana tu? Tak dengar dalam mana ni. Patut sambung huraian, tak dengar dah sebagi dah. Bahaya juga main speaker kuat-kuat. Kalau dengar daripada awal pakai akhir tak apa. Kita dengar daripada awal pakai akhir pun kadang-kadang dengar daripada awal pakai akhir pun kalau buat ujian, buat peperiksaan markah banyak mana pun tak tahu. Kita ni nak ambil kitab Faridatul Faraid ni, nak cari kitab lain pun rasa susah. Sebab kitab lain tak macam dengan kitab Faridah ni. Kitab Faridah ni memang kitab hak paling masyhur sekali. Kalau kitab Jawi sifat 20 wa Imam Fatani wa Imam Malaysia, Faridah lah kitab yang paling masyhur sekali dan kitab yang paling sesuai sekali untuk masyarakat. Kalau buka kitab lain tu kadang-kadang perbahasan dia tu dia banyak fardu kifayah. Banyak fardu kifayah. Jadi kita nak letak fardu kifayah ni kena letak molek, tak kena letak. Orang ngaji pun salah pengajian, orang mengajar pun salah pengajaran. Baik. Dia dua perkara kena jaga, pengajian dan pengajaran. Orang mengaji kena jaga, hak besar lagi kena jaganya orang mengajar. Itu lagi besar kena jaga. Orang mengaji dia ada 7 adab, orang mengajar ada 17 adab. Dan kitab Syarhus Salikin. Orang mengajar, orang belajar 7 adab, orang yang mengajar 17 adab. Sebab apa? Sebab direba lagi banyak adab, peraturan, disiplin dia lagi banyak. Tapi tak ada cerita manalah adab mengajar ni. Sebab 17 kena atas orang. Kalau ayat adab belajar 7 je bagi seseorang ramai-ramai. Kalau seseorang ramai bagi 7 adab belajar ni, orang belajar ramai kan? Bagilah 7 orang. Adab mengajar 17. Lepas tu kena siapa? Kena seorang. Tak acik lah gitu. Kena atas seorang. Tekan adab belajar. Mengajar tu lagi besar. Dia punya adab dia, disiplin dia, peraturan dia, undang-undang dia. Jadi nak letak kitab dia. Memang kitab lain tak sama macam kitab Faridatul Faraid. Faridatul Faraid lah kitab paling comel sekali. Start daripada Islam Imam Isa Wawa lagi comel dah susunan dia. Nabi pun lambat banyak bulan lagi. Kira-kira tak tahulah. Silap saya gaya ulang Faridah pula apa gaya. Faridah pun Faridah lah. Di lain dari kitab Faridah ni kalau nak sedap baca kitab Arab. Kitab Arab lain lawang lah. Dalam tu dicomel susunan dia. Memang untuk masyarakat sesuai. Cukup-cukup sesuai. Tapi
Boleh nak nadah nak pegang tu, tapi pegang sajalah, peng tinggal rumah tak apa. Peng mana peng tinggal semua tinggal. Kalau tak tinggal pun malah nak ubah bagi, takkan nak ubah bagi belaka. Dah kena ubah bagi belaka, tidak nak hak kitab Arab tu kan, kitab Arab kosong belaka. Kita ingat ke kitab Arab ni ada bagi kosong belaka. Lepas tu dia ada ilmu dia lah untuk letak barisnya. Kita ilmu tak ada, kemudian kita pun nak ubuh belaka baris itu kok. Habis kawasan lah. Kita adalah kawasan dia dekat-dekat macam kita Jawi ni. Kemudian mak baris, kemudian terjemahan dia pula. Terjemahan dia pula. Nak jemur belaka. Tapi memang kita Arab lah paling comel dalam bab pegang, sebab dia susunan dia. Lepas tu tak Jawi tak ada lah, ada comel belaka. Tapi dengan masyarakat kita ni, kitab Faridatul Faraid. Kalau bab qada dan qada kita boleh ulang acak kali di tempat yang kena dengan persoalan qada qada. Macam sini persoalannya, Tuhan bubuh gagah dia hamba sampai masa gagah tu berkah. Kita boleh pergi pada bab ikhtiar usaha. Hak mana ahli sunnah, hak ni Mu'tazilah Qadariyah, hak mana Jabariyah. Walaupun ni nak cerita hak pegangan ni kafir ke tak kafir, rekah dah. Lepas tu huraian ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah, ni ada dah sebelum daripada ni. Belum ni ada dah. Cuma kita ulang je lah. Sebab dalam bab ni tak tahulah cara cerita, cara ngajar ke bermasalah ataupun tak tahulah. Kadang-kadang tak lulus juga. Tak lulus dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau lulus pun kadang-kadang setakat lulus sendiri je. Nak kata nak royak ke anak cucu ke, tak bang. Jadi dah nak letak molek. Hak boleh cerita, boleh hurah tu memanglah fardu kifayah. Dah kita ngaji nak cak kali dah ulang. Sepatutnya bukan setakat diri sendiri. Sepatutnya kita nak tekan pada anak cucu kita tu. Hak bekalang kita kayak gini, bekalang kita mati nak anak cucu ni bekalang kita. Kena cerita pegangan. Kalau pegangan tak ada bekalang bagi kita yang putus bekalang. Dia buat amal tuan tak terima, macam mana amal dia nak catat pahala di kita? Kalau buat amal bukan pegangan kafir ni, pegangan yang dosa besar, amal tu menjadi macam debu yang berterbangan, tak ada pahala. Kalau tukang buat amal, anak kita tak ada pahala, tukang buat amal, cucu tu tak ada pahala, lepas tu kita mak ayah nak ambil pahala mana? Yang mana anak kita buat amal, cucu kita buat amal, dicatatkan pahala dalam daftar anak cucu, automatik akan dicatatkanlah daftar kebajikan mak ayah tok nenek. Pahala mana yang mak ayah tok nenek ni tercatat? Pahala yang tercatat dalam daftar anak, pahala yang tercatat dalam daftar cucu, daftar kebajikan cucu. Barulah automatik kita mak ayah tok nenek ni dapat pahala waladun salihun. Ke kita rasa warna amal kita seorang ni berasa gerak sangat dah ke? Apa dengan tulang 4 kerat? Kau cakap gitu? Kita rasa gerak dah dengan amal tulang 4 kerat kita ni. Kita nak amal yang berpanjangan datang, bukan sekarang ni berpanjangan lah ni. Berpanjangan mana lepas mati pahala tu tak berhenti lagi. Itu makna berpanjangan. Tapi sekarang ni bila anak cucu kita buat amal yang Tuhan dicatatkan pahala, maka kita pun dapat pahala dah sekarang. Cuma berpanjangan. Kita mati pun tercatat lagi selagi anak cucu kita buat amal. Anak cucu cicit sampai bila ni? Sampai kiamat. Kita mati lama mana? Tak ke 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun pun. Tapi syaratnya anak cucu kita buat amal tu diterima oleh Allah, ada pahala, kita pun dapat pahala secara automatik. Tak perlu niat apa-apa dah anak cucu kitanya. Tapi tak ada amal mana yang nak ada pahala. Yang pertama kena berpegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Kemudian wa amal tu pula tu, pekoh tu kena betul. Pekoh betul, wa amal tu pula kena ikhlas, tasawuf kena betul. Ni baru panggil amal diterima oleh Allah. Bukan amal dengan riak, wujud, takabur, bukan. Tapi permulaannya kira pada akidah hak permulaan dia. Sama ada berpegang dengan akidah di sunnah jemaah ataupun tidak, situ dulu. Mana kita mengaji ni biasa apa perekat, boleh cerita kita nak agak siapa? Habak pegangan, nak agak siapa? Nak agak ke sekolah? Nak agak ke anak kita pandai-pandai cari kuliah agama sendiri, sibuk. Nak agak dia ada masa buka YouTube, dia pun kadang-kadang buka hak suka dia je. Time kadang-kadang buka kuliah agama pun belum tentu lagi buka dalam bab pegangan. Buka, bukan kata buka ni kuliah agama di YouTube, sejak surah pergi dengar, tapi dengar bab pegangan. Cuba kita tanya, kalau kita ada anak cucu ataupun anak beranak kita sepupu sepapang yang kita kenal dia memang pergi surah sokmo, boleh dengar. Cuba tanya dia, awak dengar ni kalau kita tauhid berapa kelas? Jangan tak tanya awak dengar dak bab tauhid, tanya gitu, berapa kelas dah awak ikut hak bab tauhid? Jangan tanya macam dia tak ada, dia maruh dia pula. Berapa kelas? Kadang-kadang tempat yang cukup aktif, maknanya kelas ada semua. Kalau beritahulah iklan lah apa semua, dengan iklan dengan apa semua, tapi walaupun aktif macam tu, satu kelas pun tak ada bab tauhid. Satu kelas pun tak ada bab tauhid. Pekoh ada kadang-kadang, tasawuf ada, tauhid kadang-kadang pekoh tauhid tak ada, pekoh tak ada, tasawuf pun tak ada. Lepas tu 7 malam tu goh sangat tu dengan elang situ elang sini, panggil pula orang jauh-jauh mari, yang belanja besar mana? Bukan ke tempatan tu, orang jauh-jauh, orang ada nama belakang. Sekali panggil penuh, sekali panggil penuh. Dari panggil mari cerita apa? Ceramah gitu je. Untuk kita orang tempatan nak pakai apa? Tapi belanja bukan kecil, belanja besar. Majlis surah pun jadi goh, jadi sahur. Nak sahur gitu. Apa hasilan dia nya? Apa hasilan dia? Kita kira bab anak cucu kita lah. Bab kita kena faham molek. Tapi kalau kita sendiri pun lolek nak cari kitab mana kita ni? Tak adalah kitab Faridah juga. Faridah. Ada nama Faridah? Bukan kitab ni, orang. Ada nama Faridah. Dalam bukan nak ingat nama kitab ni pun mudah. Kitab gapo? Kitab Faridah. Mudah nak ingat nama kitab. Tidak ada pengajaran akidah satu. Lepas tu pula pergi ngaji pula kitab-kitab hakikat. Nak kata kena bergaduh. Sebab kitab tu kitab yang penuh dengan keberkatan, kitab hakikat ni. Kitab ini dikarang oleh aulia-aulia ilah. Tapi apa level. Level kitab tu kitab hakikat, bukan kitab syariat. Orang yang nak ngaji tu level mana? Orang nak ngajar tu paling besar. Level mana orang nak ngajar? Ni kalau syariat pun tak tahu ke level, tak tahu ke kedudukan, nak baca kitab hakikat kot. Lain ni pula orang nak buka balik pula kitab-kitab hakikat yang lain-lain pula. Dia nak ambil kitab hakikat yang nama tu glamour, pengarang orang hebat, orang yang disanjungi, orang yang diakui, tuang dia nya. Jadi sekarang ni tuang dia tak ada, dah meninggal. Jadi kitab tu senyap, lepas tu nak bongkar kembali, nak waktu baik semula. Sebab apa? Sebab nak mengenangkan balik jasa arwah almarhum ni, supaya kitab dia akan dimasyhurkan balik. Dah tu kitab syariat ke kitab hakikat? Kitab hakikat. Dah kitab hakikat kita nak baca ke siapa? Ni adalah ni orang-orang bawah-bawah ni, anak cucu cicit cuik dia ni.
Cucu cicit cuik itu keturunan, bukan ilmu. Ni ilmu tok nyang. Kita ni cicit bab keturunan, bukan cicit bab ilmu. Faham tak? Cicit bab ilmu. Dah cicit bab keturunan, bukan cicit bab ilmu. Dah boleh baca? Tak boleh. Konon-kononnya nak angkat balik nama Nuh atas. Silat-silat gaya bawa kepada fitnah pula kepada orang yang mati dah. Bila ajar salah, mengaji salah ambil mana kitab ni? Orang tu sesat fitnah pula kepada orang yang mati dah. Jadi bila pegangan untuk mengaji, kita ambil pula kitab hakikat. Dan kitab hakikat tu bahasa dia bahasa hakikat, bukan bahasa pegangan. Ada masalah pula nak betul balik. Hak tak ngaji satu masalah, hak ngaji salah. Hak ning lah lebih payah daripada orang tak pernah ngaji. Ni bukan kata bab pegangan, bab pekoh mafik masbuk pun. Orang yang tak belajar langsung dengan orang biasa belajar, baik orang tak belajar langsung, senang nak ajar. Orang yang biasa belajar dah, habis kitab, habis buku, dah faham-faham lagi. Mari tanya, pening lagi orang ni. Jadi maknanya, hak belajar dah ni payah. Padahal hak tu pekoh, muafik masuk barang mudah je, mudah. Tapi dia ngaji salah. Ini sama juga bab pegangan. Hak tak ngaji langsung lebih mudah nak faham, nak banding orang ngaji tapi salah. Salah bawa orang boleh jadi Jabariyah, menafikan ikhtiar dan usaha, menafikan pilihan kita dan menafikan perbuatan kita. Lepas tu dalam kitab-kitab hakikat, tak ada dah kita ni Tuhan belaka, tak ada apa satu dah kita, pilihan pun tak ada, tadbir susunan pun tak ada, perbuatan pun tak ada. Itu maqam aulia, bukan subuh kita. Yang mana maqam aulia, kedudukan aulia di hati mereka bersih, licin, yang ada hanya Allah semata-mata. Faham tak? Bukan kata makhluk ni. Dia sendiri pun seolah-olah macam tak ada di basirah mereka. Siapa seolah macam tak ada? Dia gerak, Allah yang gerakkan. Dia bangun, Allah yang bangunkan. Dia hidup sesaat, Allah yang hidupkan. Mata dia berkelip, Allah yang kelipkan. Nadi bergerak sesaat, Allah yang gerakkan. Tak ada Setiap saat hanya ada Allah di basirah mereka. Bukan buat ni, bukan. Ini bukan buat. Jangan duk laku-laku ni. Sesaat je dia lupa ke Tuhan. Faham tak? Sesaat dia lupa, seolah-olah macam pegang gelas, terlucu, hancur lebu gelas. Ni. Sesaat je dia lupa ke Tuhan. Dosa yang amat besar. Bagi siapa? Bagi awliya illah. Bukan bagi hukum syariat kita ni. Ni bila mengaji tak kena level, tak kena darjah. Astagfirullah. Apa makcik? Allah lupa ke Tuhan. Saat ni berdosanya makcik. Saat ni lupa ke Tuhan. Baru dia lupa seumur. Dia perasan je. Ini payah je pasal ni. Dia ni perasan pasal ni. Baru dia lupa seumur. Bukan saat ni nya. Dia pun nak buat. Ingat. Lepas tu perbuatan tak ada. Tuhan Jabariyah. Jabariyah amal ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ulama tidak menghukumkan kafir sekalipun. Dan kita hakikat kata tak ada apa satu, itu maqam. Dipanggil maqam fana. Itu lenyap di bahasa dia yang hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam hati perut kita ada apa? Dalam hati perut kita. Tak sudah royak lah. Tak nak royak. Segala-galanya ada dalam hati kita ni. Ada Allah. Allah ni teruk-teruk gitu je. Kita pun teruk, lepas tu hilang. Hilang. Time semayang pun lagi cepat hilang. Dah apa jenis teruk je. Di hati kita penuh apa? Penuh dengan dunia, dengan kerja buat, dengan makan minum, dengan keluarga, dengan masalah, dengan tu, dengan ni. Itu orang awam, tak ada salah apa pun. Tapi orang sampai maqam aulia,
tidak ada benda tu di hati. Zahir macam kita, dia buat kerja macam kita, dia makan macam kita, dia berjalan macam kita, bercakap macam kita, tapi di basirah mereka hanya ada Allah. Kedudukan ni lah, tidak ada pilihan, tidak ada perbuatan, hanya pilihan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dengan pegangan. Bukan dengan pegangan. Ini dengan syuhud dipanggil, dengan zauqi, dengan wujdan yang Tuhan kurnia di hati hanya aulia illah sahaja. Jadi kita tu hanya cerita bab maqam aulia illah. Tiba-tiba kalulah mana kita ni masih lagi merasai kita ada perbuatan, kita merasai kita ada pilihan, belum lagi mentauhidkan Allah, belum mentauhidkan Allah, tauhid peringkat aulia. Mana apa? Kamu belum jadi wali. Apa masalahnya kalau belum jadi wali? Tak ada masalah apa-apa pun. Tapi bila orang jauh salah, selagi kamu merasai ada perbuatan, selagi kamu merasai ada pilihan, kamu belum mentauhidkan Allah, maka kamu masih lagi kafir, amal ibadat tidak diterima. Tu dia tu jadi kafir. Tauhid dan kitab hikam bukan tauhid sifat 20 ni, tauhid aulia. Makrifah dan kitab hikam bukan makrifah pun dalam agama sifat 20 ni, makrifah aulia. Apa kena mengena dengan syariat? Tapi nak ceritanya salah sungguh-sungguh. Hak ni bukan majlis ilmu, bukan majlis ilmu, ini majlis sebesar-besar kemungkaran. Punah pegangan. Punah pegangan. Jangan main. Ini kadang-kadang bila tak faham pegangan, tak faham ilmu hakikat. Tak faham ilmu hakikat, kita tak pelik. Sebab itu ilmu tinggi. Ilmu kalau kita kata taraf universiti ni lah. Universiti pun bukan taraf hak ijazah ni, taraf PhD ni kalau kita kata. Ni perumpamaan ni, jangan salah faham pula. Perumpamaan. Tak faham ilmu hakikat, kita tak pelik. Tapi tak faham ilmu pegangan syariat fardu ain. Tu habis ceritalah tu. Bukan kata dia tak layak mengajar. Dia kena start daripada awal belajar agama. Kena start daripada alif betul. Pegangan budak pandai. Bila tak faham sini, kita duk mengaji sifat 20. Hanya ada di akal. Tidak merasai di batin. Tidak meresak di batin. Tidak menjiwai di batin. Hanya ada di akal saja ngaji sifat 20. Ini ada dalam FB. Dia masuk panggil apa? Mutiara kata apa dia panggil? Faham tak? Mutiara kata. Yang tulis ni pula FB bukan orang awam. Orang ada title ustaz. Mana mengaji sifat 20 hanya duduk di akal. Akal ni ilmu. Akal ilmu. Kita ngaji sifat 20 bukan untuk ilmu saja, untuk pegangan. Sebab makrifah adalah mengetahui dan berpegang. Itu baru panggil makrifah. Kalau hanya mengetahui tidak berpegang, tak panggil makrifah. Tak ada agama. Mengetahui serta berpegang, itu baru panggil makrifah. Permulaan agama. Jadi bukan akal saja kita yang sifat 20 ni. Akal kita tahu dan kita berpegang di akidah. Kemudian tidak merasai, tidak menjiwai, hak tu bak lain, hak tu bukan pak sifat 20. Jadi masalah ni. Macam mana nak menjiwai, macam nak merasai, hak tu panjang cerita dia. Kena kemah pegangan, kemah semayang bang pekoh betul benar sungguh zahir batin, kemah dalam bab tasawuf, sifat-sifat mahmudah, kemah sifat-sifat mazmumah pun jelas molek. Waktu jaga molek 7 anggota, jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga perut. Hak makan tu biar hak yakin halal belaka, tak campur dengan syubhah. Tak ada ambil hak bahan-bahan hak luar, hak hanya cok halal kita pun makan macam hak learning. Tak ada dah kita ambil semua hak buat sendiri belaka. Kalau padi tanah sendiri, kalau minyak tanah sendiri belaka. Tak campur dengan hak luar. Yakin halal. Ni kesucian. Lepas tu pergi pada tariqah perjalanan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ni barulah mari menjiwai, merasai, meresak. Ni sedikit demi sedikit.
Itu cerita lain, itu jauh jelak tu nak ceritanya. Kalau syariat pun tak lepas, mata pun tengok macam-macam perkara, telinga pun dengar macam-macam, lidah tu duk cakap macam-macam. Tak ada cerita gapo tu syariat pun dah lepas, mai duk golongan dosa je. Macam nak menjiwai, nak menjiwai macam kita hati kita penuh dengan dosa. Hati kita bitik hitam. Lepas tu zahir, lepas tu riak pula, ujuk pula, takabur pula. Macam mana kita nak menjiwai kebesaran Allah Ta'ala? Sebab sifat besar Allah Ta'ala, kita rebut, kita pakai kita. Lepas tu kita nak menjiwai. Menjiwai apa? Kita dah Tuhannya. Al-Mutakabbir tu adalah Tuhan. Al-Mutakabbir, yang besar diri. Siapa yang besar diri? Allah. Tiba kita yang besar diri. Kita lah Allah. Dah kita nak menjauhi kebesaran Allah, menjauhi kebesaran mong sudahlah. Hak cakap gini kadang-kadang nak menjauhi kebesaran Allah, takabur habis-habis. Dengan cakap kabur, dengan pandangan mata. Ni semua tertipu belaka ni. Tertipu atas rupa agama. Hak tertipu pasal ni payah ni. Payah. Disebati dah. Cuma kita ni peringkat syariat ni, ialah kita dengan mengaji sekian sebanyak fardu ain. Dialah hati kita ni kau lama kau. Dialah dak ada siapa peringkat kata menjiwai tu, mana kita kau lama kau puasa ni takut ke Tuhan. Tu sikit demi sedikit. Sikit-sikit tu ada sikit. Gitu jelah. Tapi takut pun takut. Gitu-gitu je. Tahan tu takut kejap, lepas tu ngopak orang pula. Lepas tu bahasa takut kejap, lepas tu aku ni royak dengan wujud takabur pula. Mana apa? Ada sikit-sikit. Lepas tu macam nak meningkat kena perbanyakkan wa amal, tapi kena sempurna wajib dulu. Sempurna wajib molek. Kita masalah kitanya hak wajib tak sempurna. Bukan tak sempurna, tak sempurna dak pelik kita orang-orang ni. Tak cukup. Tak sempurna lain. Tak cukup masalah. Kita cukup tapi tak sempurna. Itu biasalah. Kita hak kewajipan pun tak cukup kitanya. Tak selesai. Hak kita selesai. Dah anak-anak kita. Itu dak kewajipan kau panggil. Kita buat lebah lah cara kita ni. Tu kewajipan kita. Tapi kewajipan kita dengan anak-anak pula, dengan ilmu fardu ain dengan apa? Itu kewajipan. Hak tu dak selesai ke dak cukup awal-awal. Lepas tu nak cerita macam mana? Nak cerita bab kesucian, nak cerita bab meresak, tak ada meresak dengan dosa. Hak takut kitanya meresak dengan dosa. Kita dak sedar. Kita dah kadang meresak dengan dosa, sebati dengan dosa, syaitan tipu kita, macam kita meresak kebesaran Allah. Macam mendadak sekarang. Ni masalah kita ni. Kadang-kadang nak lih hak jenis-jenis hak hemoh kuat lah, tapi ada penyakit tu. Payuh nak terbalik. Payuh. Bukan yang tak terima, tapi payuh. Kalau tak terima, lagi awal-awal lagi. Dengar sekarang je lagi dah. Kalau tak terima, nak terima tapi payuh. Dia rasa macam Allah kalau tidak menjiwai kebesaran Allah salah. Kita ni hak tu tak ada salah pun syariat kitanya. Kita ni sebuah kita orang-orang ni bukan bab kebesaran Allah Ta'ala kitanya. Kita semayang nak pahala, takut ke neraka, tak ada timbul Allah-Allahnya. Kita nak kepada makhluk Allah je. Nak syurga bukan makhluk Allah, takut ke neraka bukan takut ke makhluk Allah. Tu ialah kitanya. Bukan nak ke Allah, bukan takut ke Allah, nak ke syurga. Dah salah ke syariat? Tak ada salah sikit ambuk pun syariatnya. Tak ada salah. Tapi apa panggil itu menjiwai Allah, tu menjiwai syurga. Apa kata? Menjiwai syurga, menjiwai pahala. Kan? Tak gitu kita. Tapi kita nak syariatnya, nak ke syurga, nak ke pahala, kira nak kerana Allah dah dipanggil. Kerana Allah dah tu. Tak ada salah pun. Ijma' ulama'nya. Nak ke syurga, nak ke pahala, ijma' ulama'. Ikhlas, sah amal ibadat.
Kitab mana kata nak pahala, nak syurga, ijma' ulama sah ibadat, lagi tak ikam lah. Hak tahu ku pula manis. Ijma' ulama. Ikhlas dia tu. Tapi hakikinya menjiwai Allah gitu. Tak. Itu menjiwai makhluk Allah. Syurga tu makhluk Allah. Pahala tu makhluk Allah. Dan kita nak ke apa? Kita nak tu. Hak tu yang kita duduk menjiwai di hati kita ni. Tak mengaji satu, mengaji pula operation saat ni. Kita pegangan i'tiqadiyun, pegangan. Kita ahli sunnah, kita wajib berpegang, kita wajib isbatkan, kita wajib letakkan, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Hakikinya pilihan, sebenar-benarnya hakiki ni sebenar-benar lah. Ya, hakiki bahasa Melayu pun makna sebenar-benar juga tau. Kan bahasa Melayu kita ada kan hakiki. Hakiki tu apa dia? Kita ada tulisan Rumi hakiki. Kita tulisan Rumi ada dok hakiki. Kita cakap gini memanglah dah sebenar-benar hakiki dia kan. Hakiki tu mana? Sebenar-benar sungguh. Itu hakiki. Yang sebenar-benar sungguh, yang hakiki sungguhnya, pilihan kita tak ada, perbuatan kita tak ada. Sebab saat kita memilih di hati, Allah tetap daripada azal. Kita memilih di hati mengikut ketetapan Allah pada azal. Saat kita memilih, itulah perbuatan Allah. Mana di kita sesaat berlaku ni, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakiki dia. Tapi kita wajib berpegang. Tak, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Sebab ayat Quran banyak duk tuju kita, duk letak kita. Maka kena pegang gitu. Tapi sebenar-benar tak ada semuanya. Tapi apabila orang sampai maqam hakikat, sampai maqam hakikat yang sebenar-benar maqam hakikat lah, maqam aulia, maka dilenyak hak yang batil, yang palsu ni dilenyak. Dia ada hanyalah hak hakiki saja. Ada hakiki. Hakiki mana? Al-haq, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak palsu tak ada. Mana palsu? Pilihan kita tak ada. Mana palsu? Perbuatan kita tak ada. Sampai maqam tu jangan duk buat Jabariyah. Hak dalam ayat Quran ni, wa zahaqal batil. Baik dia. Iza ja'al haq wa zahaqal batil. Nah, iza ja'al haq wa zahaqal batil. Bila datang al-haq yang sebenar, wa zahaqal batil, mana pun lenyap hak palsu. Iza ja'al haq, bila datang hak sebenar Allah. Wa zahaqal batil, lenyap habis hak palsu. Mana hak palsunya? Pilihan kita pun bukan, perbuatan kita pun bukan, hak tu palsu belaka. Tak ada, yang ada hanyalah Allah. Maqam mana? Maqam hakikat. Tapi ayat tu huraian yang syariatnya iza ja'al haq tu di huraian lain lah. Bila datang al-haq, siapa al-haq? Allah. Yang sebenar-benar Allah. Yang sebenar-benar ada Allah. Yang sebenar-benar susung Allah. Yang sebenar-benar buat Allah. Tak ada yang lain. Maka lenyap habis hak lain. Bukan buat lenyap ni, orang sampai makam tu sungguh. Jangan buat lenyap. Sebab kita memang ada perbuatan. Atau saat ni tu, kalau masa saat ni sekejap, seminit ni, kalau lalu faham berhenti dengar setakat tu, habis tu. Iza ja'al, apabila datang sebenar, mana sebenar-benar? Sebenar-benar ada Allah, sebenar-benar susung Allah, sebenar-benar buat Allah. Kita tak ada, pilihan kita tak ada, perbuatan kita tak ada. Dia ambil waktu, dia pun pegang Jabariyah lalu. Jabariyah pasal ni sebut tu siapa? Maqam hakikah, maqam yang sebenar-benar. Itu nak buat tu. Kita maqam syariat, kita kena berpegang, kita ada pilihan. Tadi tak sebenar tu kan, tak sebenar, tapi oleh kerana ayat Quran bubuh kita dah. Lepas tu kenapa Allah sanda kita walau kita ada agama satu? Tu jangan ada soal lah tu.
Mana kita kena berpegang, kita ada pilihan dan kita ada perbuatan. Tapi kita orang awam ni bukan setakat kita berpegang, ada pilihan, ada perbuatan. Itulah hak sebenar-benarnya hak timbul di ingatan kitanya. Tapi kita lah orang awam. Berpegang, pilihan, perbuatan. Bukan setakat berpegang lah. Zahir batin di hati kita, memang kita yang rancang, kita yang susun, kita yang pilih, dan memang kita yang buat. Lupa kita kepada susunan Allah pada azal, lupa kita kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat pegang, ada pilihan, ada perbuatan. Diingatan kita sepenuhnya pilihan kita, sepenuhnya diingatan kita adalah perbuatan kita. Yang panggil apa ni? Hati jauh daripada Allah. Ni maqam orang awam, tak ada salah. Salah ni sebab syariat, tak ada. Tapi ada maqam kedudukan si Allah. Maqam apa setakat tu? Tapi alhamdulillah lah, mana kita syariat luluh, bab pegangan luluh. Sebab kita berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi di pegang kita juga, Allah telah menetapkan segala-gala perkara. Allah buat segala-gala perkara. Tapi hak tu hilang. Kita berpegang, ada pilihan perbuatan. Hak itulah hak ada dalam pegangan, itulah ada dalam ingatan. Kita berpegang, segala-gala disusun oleh Allah, termasuk pilihan kita. Segala-gala perbuatan Allah, termasuk perbuatan kita. Itu pegangan kita. Tapi waktu ada diingatan, hilang diingatan, tak ada. Tak ada apa tu orang awam. Tapi korek dalam pegangan ada ke tak? Memang segala-gala qadar, susunan Allah, qada, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala perkara, termasuk pilihan kita dan perbuatan kita. Tapi kita ahli sunnah, kita kena berpegang, keisbatkan dalam akidah kita ada pilihan dan perbuatan. Sebab ayat Quran duduk buh kita. Iyyaka na'budu, akan dikaya Allah. Kami yang sembah, kita yang buat ibadat. Kami, kita. Mana apa? Kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi pilihan perbuatan kita mutlak, terikat dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Kalau terikat, tak ada. Memang hakikinya tak ada. Kat tu je. Lepas tu pegang tak ada, tak boleh. Kena pegang ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya tak ada. Sebab apa nak pegang ada benda tak ada? Sebab Quran bubuh kita. Sebab apa Quran bubuh kita walaupun benda tu tak ada? Jangan duk soal. Tak ada. Dia tu sanda kita. Kita yang buat ibadat. Tapi kita pilih buat ibadat ni, Allah yang susun. Kita buat ibadat ni semuanya perbuatan Allah. Mana? Tak ada benda. Memang tak ada benda. Tu apa Tuhan kata nak budu, kita yang buat ibadat. Jangan soal lah. Tapi kalau dalam bab gaib ni, kalau kita cerita kemudian orang ni bila dah besar panjang, dia akalan dia pun jadi tambah dah. Tambah jadi macam terima gitu. Dia nak soal. Nak soal ni ada benda yang boleh kita jawab, ada benda yang kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ni dia kena tanam daripada banyak soal. Kita tanam dalam akidah anak kitanya ada malaikat. Kita soal dah. Pada soal, malaikat. Pasal mana malaikat? Malaikat makhluk Allah yang paling besar. Kalau Jibril AS tu satu sayap penuh dunia dah. Tu Jibril saja. Dia ada 600 sayap. Malaikat besar. Malaikat besar. Mana malaikat? Tak ada apa. Ada roket atik duduk catat. Roket atik tak pernah berasa ada pun. Tapi sebab apa dia tak timbul persoalan gitu? Sebab kita tanam dia daripada budak lagi. Kalau nak korek soal. Roket atik. Duduk ni catat kiri kanan. Tak serada pun Tapi kenapa dia tak persoal? Soal awam tu. Itu pegangan perkara gaib. Cerita alam barzah, apa dah soal? Tak soal. Sebab apa? Sebab tanam daripada awal dah. Itu perkara gaib. Kalau soal banyak-banyak tak ada jawab alam barzah ni. Jawab ke mana? Tapi itu perkara gaib.
pakai terima, pegang, sudahlah. Ni samalah. Ada benda yang kita ambil faham pakai, dia kena ambil faham molek dulu. Lepas tu jangan duk korek-korek. Tapi nak cerita saat ni, kalau lah kita cerita tu kediam, dia akalang dia panjang dah, dia takkan terima gitu. Dia akan usul korek. Dan kalau Tuhan sandar kita perbuatan, kita ada perbuatan lah. Dan perbuatan mari mana? Mari daripada kudrat atau apa kita. Mu'tazilah Qadariyah. Hak ni hak dah sebesar. Dah tak ada, kita tak ada perbuatan hakikinya, semua datang daripada Allah. Kalau gitu kok Tuhan belaka. Tuhan belaka. Jabariyah. Tuhan mana sebenar payuh biar malah basuh ngaji. Kau dah pernah lalu? Cerita kau ni tak kena tu Qadariyah. Dia pun betul balik. Mari kau ni pula tak kena tu Jabariyah. Allah sandar perbuatan di kita. Berarti kita ada perbuatan. Memang kita ada perbuatan. Kalau kita ada perbuatan, mana perbuatan kita lah bekas sendiri dengan gagah Tuhan letak kita. Kita yang buat. Kita yang bekas. Sebab apa? Sebab Tuhan sandar perbuatan di kita, dan di kita pun memang Tuhan bubuh kudrat, bubuh gagah. Maka kudrat tu lah yang buat kerjanya. Tak payah Allah buat dah. Allah berhak dah gitu. Mana dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Ta'ala setiap masa ada pekerjaan. Setiap masa Allah ada pekerjaan. Allah tak ada pekerjaan dah kalau gitu. Sebab apa? Allah letak gagah di manusia. Sesar kerja Allah. Allah letak tajam di pisah. Sesar kerja Allah. Pisahlah yang memutuskan sendiri. Tajam Tuhan bubuh dah situ. Sesar dah. Lagi tu pun Tuhan buat tajam pula. Jadi tajam balik situ. Lepas tu sesar. Tuhan bubuh panas di api. Api lah buat kerja sendiri. Tuhan bubuh apa benda pun sampai masa makhluk lah buat sendiri. Lepas tu mana urusan Allah? Tak ada urusan Allah. Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Tuhan ni masa ada pekerjaan. Bercanggah dengan ayat. Jadi kerjaan Allah Ta'ala ni sepanjang masa tu kita gerak tu Tuhan buat. Bukan gagah ada kita tu buat, tapi Tuhan yang buat. Kalau gitu Tuhan buat, maka Tuhan belaka. Tak ada perbuatan kita Tuhan belaka dah lah. Jabariyah. Salah Jabariyah sebab apa? Dah Tuhan sandar kita. Contoh macam Tuhan sandar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir dalam peperangan dengan puak Hunain. Puak Hawazin tu. Nabi kita lontar pasir masuk dalam mata orang kafir. Bila ni pasir masuk dalam mata kau, maka nak pedang warna lagi dah, nak manah lagi warna lagi dah. Kan pasir kan. Jadi pasir tu tajam dah masuk dalam mata. Genyih badan genyih. Kau genyih kau sakit. Kau genyih kau sakit, dia pasir ni. Tak genyih kena genyih. Ada genyih kena genyih. Dah masuk pasir dalam mata. Tapi genyih kau berat. Tiba-tiba Tuhan kata tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Yang masuk pasir dalam mata orang kafir itu bukan mu yang buat ya Muhammad, tapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad wa ma ramaita. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad iz ramaita. Tuhan kata ketika engkau lontar. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Sebab apa Tuhan kata ketika engkau lontar? Jadi situ jadi macam berlawan tau. Tidak melontar pasir ketika engkau melontar pasir. Kalau kita kata tak buat ketika kamu buat. Jadi lagi ke mana? Tidak melontar pasir. Bila ni? Ketika engkau melontar pasir. Tidak melontar pasir. Bila? Ketika engkau melontar pasir. Tak ada dah ketika engkau melontar pasir, sebab engkau tidak melontar pasir. Tapi Tuhan kata tidak melontar pasir engkau ya Muhammad
Ketika engkau lontar pasir, tuan sandar Nabi kita. Ketika engkau lontar pasir tu tuan sandar ke Nabi tu, kita kena berpegang ada ikhtiar usaha. Tapi adakah itu usaha bekah? Dah, walakinnallaha harama, tapi Allah Taala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Tuan sandar Nabi kita, iz ramaita, ketika engkau lontar. Kalau Nabi kita tak ada apa satu, tak ada pilihan, tak ada perbuatan macam Jabariyah pegang, iz ramaita tu salah. Salah ayat kata iz ramaita. Dan salah ayat kata iyyaka na'budu. Apa nak budu mana apa? Kami tak ada apa satu. Tapi tuan kata kami. Atau kata Jabariyah tu sesat. Akidah yang terpesong. Akidah yang ini akidah yang bid'ah. Akidah yang dosa besar. Sebab bercanggah dengan Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala yang menjadikan perkara yang kamu perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perkara yang kamu perbuat. Perkara yang kamu perbuat Allah yang jadikan. Perbuatan kamu tak boleh bekah. Jadi kalau kau ada salah terkata-kata. Cuma dalam ayat tu Tuhan kata barang yang kamu perbuat tu Allah yang menjadikan. Tapi Tuhan kata barang yang kamu perbuat. Faham tak tu? Wa ma ta'malun, dan barang yang kamu perbuat tu Allah yang jadikan. Hak kamu buat tak bekah. Tapi Tuhan kata tak kamu buat. Tuhan kata tak kamu buat. Allah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu buat. Tuhan kata kamu buat. Tuhan kata kamu buat. Kamu tu makna ikhtiar usaha. Ni nak kena susung ni. Susung ni, ini ulama-ulama yang susung. Kalau kita baca ayat Quran, tak je pegang satu yang dalam tu. Nampak huruf, nampak bahagian je. Ayat yang sama tu kan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Situ kita faham hak kita buat tak berkah sebab Allah yang jadikan. Tapi di situ juga Tuhan kata barang yang kamu perbuat tu Allah yang berkah. Tapi Tuhan kata barang yang kamu perbuat. Barang hak kamu buat tu, Tuhan kata kamu buat. Bila Tuhan kata kamu buat, makna kamu tu ada peranan. Peranan apa? Ikhtiar usaha. Kalau Jabariyah kata tak ada apa satu Tuhan melaka. Dah wa ma ta'malun tu. Tuhan kata kamu perbuat tu salah lah. Tuhan kata kamu perbuat. Lepas tu Tuhan nak kata mana? Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan barang yang Allah buat. Baru jadi. Pelik pula ayat tu. Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan perkara yang Allah buat. Allah jadikan perkara yang Allah buat. Pelik kau faham pening kita ni. Tiba Allah kata Allah jadikan barang yang kamu buat. Tapi Tuhan kata kamu buat tu. Sebab apa Tuhan kata kamu buat? Sebab kamu ada usaha, ada perbuatan. Sebab apa kamu ada perbuatan? Sebab Allah letakkan kudrat di kamu. Allah Ta'ala letakkan kudrat di manusia. Lepas tu kudrat dia bekah? Dah. Tak ada bekah sama sekali. Siapa saat berlaku Allah yang buat. Jadi kena imam tengah, duduk tengah ahli sunnah ni. Qadariyah dia jenis kira panggil apa? Kira telajuk. Dah kata kita buat, kita beri bekah dengan gagak ada kita. Telajuk orang panggil. Dok. Tuhan yang menjadikan segala-gala. Ada pula hak tunduk dah lalu. Tuhan buat segala-gala. Tak ada benda kita Tuhan belaka. Tu terundur doa lalu. Nakut sangat. Nakut sangat. Tak ada kita Jabariyah. Dan kita ahli sunnah kena duduk tengok. Jangan berani sangat. Jangan nakut sangat. Berani sangat tak luluh juga. Nakut sangat tak luluh juga. Berani sangat, paling dia nak test parking tu, dia berah dia masuk langgar lalu tiang. Faham tak tu? Hak nakut pulaknya down enjin, gerak dak kereta.
Berapa? Kenali dah 10 rejak dah dalam kereta. Tu nakut dah lalu. Hak sani tu mungkin dia driver lama dah kan. Allah, bawa parking gitu orang ramai pula tengok. Kau dia gong. Wak berani tak ada apa-apa, dah lulu. Nah tu berani dah lalu. Jangan berani sangat, jangan nakut sangat. Kalau nakut sangat kok kerah. Kalau selisih pun kerah. Kita lah lagi masuk neraka. Dia kerah dah. Kalau hong, lagi bahaya. Apa? Takutan dah. Lepas tu mana? Kita lari masuk neraka. Lepas tu dia mana? Luah lagi lindung. Tapi apa? Nakut sangat. Hang dah tu. Siapa pesan tu? Takut sangat. Nak berhenti, nak beli barang, berhenti tayangan raya. Nak beli barang, bukan berhenti kaki lima, berhenti atas jalan raya. Jalan orang pergi mari-mari orang kata. Boleh tahan dia. Sebab apa? Dia takut lagi tepi. Dia tengok jalan orang. Abang kata, nakut dah lalu. Kita pertengahan. Jangan terlajak sangat, jangan terundur sangat. Kita ada perbuatan. Perbuatan kita tak bekas sama sekali. Macam gitu je. Bukan kata perbuatan tak bekas, hasilan kerja di depan tak bekas. Kita menggerakkan tubuh kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu bab perbuatan. Pilihan pun sama. Kita ada pilihan. Tapi pilihan kita terikat dengan pilihan Allah. Kita ada susun rancang, tapi susun rancang kita terikat dengan susunan dan rancangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada pilihan kita terikat dengan pilihan Allah, tak ada. Hakikinya memang tak ada. Sebab kita nak panggil pilihan yang sebenar, kita kena bebas baru pilih sebenar. Sekarang kita tak bebas, kita terikat dengan ketentuan azali. Tapi kenapa panggil pilihan? Sebab zahirnya memang kita ada pilihan. Zahir kita ada pilihan. Tak ada orang memaksa kita. Mana kita nak buat gapa-gapa ni, kita macam kita pilih. Bukan makna macam benda tu jadi macam kena pukau. Tak. Kalau tak ada pilihan ni kena pukau. Tak ada pilihan tu jalan je. Orang kata cocokak waktu duit dia cocokak waktu duit. Tu. Tak ada pilihan lah tu. Sekarang awak keju. Dah kita ada pilihan. Kita pilih sendiri, kita pergi cocok kad tu dalam bank, kita diri pilih nak berapa ratus nak tubik. Pilihan kita lah tu, kita yang memilih. Ke mana? Masa kita masuk kad, pilihan kita. Lepas tu kita nak take, kita nak berapa ratus, berapa ribu tu kan. Kita yang memilih. Itu panggil pilihan kita. Tapi hakiki sebenar-benarnya kita pergi masuk kad dalam ni abang apa tu? Meseng ada? Meseng ada. Meseng piti. Meseng piti tu lah. Jadi kita pergi masuk tu hakikinya itulah ketentuan Allah pada azal. Saat kita tekan mana kita nak tu, itulah ketentuan Allah pada azal. Saat kita buat, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada pilihan? Sebab memang zahir macam ada pilihan. Pilihan kita terikat, bebas. Dah. Terikat dengan ketentuan Allah pada azal. Itulah. Kalau kita tak ada pilihan, hakiki je memang tak ada pilihan. Hak ni kadang-kadang nak letak ikhtiar usaha supaya kita tak terlajak, tak terundur. Yalah, jadi susah tu. Kita ada pilihan, kita kena letak di akidah kita. Kita ada pilihan. Dah ada pilihan sungguhlah. Bebas mutlak. Dah terikat. Pilihan apa? Hanya satu jalan saja yang akan berlaku. Hanya satu jalan yang akan berlaku. Tiba-tiba panggil pilihan. Pilihan ni kita boleh pilih mana-mana perkara, kita boleh pilih mana-mana jalan, kita boleh apa-apa perkara secara mutlak, orang panggil pilihan. Tiba-tiba dah jalan yang kita pilih, perkara yang kita pilih semua terikat dengan ketentuan Allah pada azal. Sebab apa? Sebab perkara tu tuntutan Allah pada azal. Diri pilihan tu Allah yang buat sebenarnya.
Sekarang Allah telah menentukan pada azal sedia kala. Azal ni pada orang tanya, azal tu gapo dia kata. Jadi susah nak ngajar. Yalah kadang-kadang kita ni daklah cerita ketentuan azali makna sedia kala, daklah begitu. Mana sebut kata azali tu kita faham. Dah ada orang tak faham. Azal ni gapo? Azali sedia kala. Jadi Allah telah menentukan pada azal saat tu kita akan pilih benda tu. Kita misal satu saat ni, tapi pilihan kita ada setiap saat kan pilihan kita. Maka Allah telah menentukan pada azal tiap-tiap saat kita pilih. Allah Taala tentu dah pada azal. Cuma kita ambil satu saat je kita ambil. Jadi Allah menentukan pada saat tu kita pilih nak buat benda tu. Tawar lagi ni pilih nak buat. Siapa saat hati kita pilih nak buat, itulah dia perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kudrat. Jadi apa yang Tuhan buat sebagaimana apa yang Tuhan tentukan pada azal. Kalau Allah tentukan pada azal lain, Tuhan buat pasal lain, jadi hilang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam nyanyuk pula jadinya. Susung pasal lain, takdir pasal lain, pada masa Tuhan buat pasal lain. Jadi nyanyuk Tuhan pula jadi gitu. Makna bukan kata kita pilih tu terikat dengan Tuhan azal. Kita pilih tu, diri pilih tu perbuatan Allah dah. Ada. Diri pilih tu perbuatan Allah, qada Allah. Tu diri pilih. Siapa masa buat sama juga. Allah tentukan pada azal, lepas pilih, lepas tu buat. Allah tentukan pada dia akan buat. Siapa saat kita buat, itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kudrat. Faham pegang, lepas tu kita terus dah renung ni Allah. Renung buat apa? Setiap saat kita buat, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Kita nak ingat hak sani tu. Hak sani tu Tuhan tentu tu. Hak sani tu Tuhan buat. Hak sani hak saat sekarang ni pun Tuhan tentu Tuhan buat. Ada. Kita nak tarik ingat hak sebelum. Tak? Kita tak ingat sebelum hak sani. Hak sani berlaku tu kita tarik ingat, kita ni Tuhan tentukan pada azal, Tuhan buat saat ni. Dan saat sekarang ni hak kita duduk mikir, hak kita duduk nak tarik ni saat sekarang ni. Bukan Allah buat kok. Maka dadanglah kitanya. Nak tarik itu jadi mereng putus orang mana-mana, tak ada orang nak jamin dah lah. Jangan salah kau ngajar pula. Apa kawan tu putus orang? Faham tak putus orang? Orang jadi sing tu lah, faham tak? Jadi mereng lama-lama. Tu di luar keupayaan kita nak tarik tu, di luar keupayaan. Memang oleh kerana hati kita ni penuh dengan dunia, penuh dengan asbab, penuh dengan perbuatan diri sendiri, memang di hati kita akan datang asbab sahaja. Datang asbab je, datang perbuatan kita je. Kita sehat, kita boleh comot sedap, kita boleh bangun jalan laju, kita boleh buat tu, kita boleh buat ni. Kita pandai bawa kereta, kita pandai pula kereta kanan, kita pula beri pun kita beri. Kita belaka, tak ada Tuhan ni. Hakikinya gerak kereta Allah buat. Bukan minyak bawah tu buat tu. Apa ke? Tekan minyak tu. Bukan tu yang buat. Allah yang buat. Saat jadi slow berhenti, bukan berat yang buat, Allah yang buat. Tu pegangan kitanya. Lepas tu kita balah kanan, gigi kanan, balah kiri, Allah yang buat, bukan steering yang buat, bukan tayar yang buat. Lepas tu nak renung. Renung. Renung ni berkali nak langgar orang Siapa jalan speed pakai steering ni berkali tak adanglah kitanya. Mana di hati kitanya kepandaian kita pandai. Lepas tu di hati kitanya kita yang pulah, kita yang bawa laju tu, apa kita belaka. Tu di basirah kita, pegang kita tetap. Apa tak mari tadi, tak meresak, tidak menyah. Tu sudah cerita tu. Tu kan cerita bab pegangan. Kalau kita nak tarik tadi, kita nak tarik saat ni, saat sekarang kita duduk tarik pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kata ini hanya pegangan. Diingatan memang orang awam mustahil.
Nak hadir di ingatan. Cuma tebing-tebingnya kita latih kodoh-kodoh lah. Kodoh-kodoh tak boleh lalah sangat. Latih gitu je lah. Walah, kalau nak kira bukan satu-satu perkara. Oh ni, boleh bangun ni. Boleh bangun ni, kena ingat ni. Allah yang buat boleh bangun ni. Dah masa congok sejam setengah. Masa tengah congok sejam setengah. Siapa buat? Punggung buat. Tulang belakang buat. Allah juga setiap saat. Tak terbalik tu Allah yang buat. Sejam setengah. Tak ingat sikit habuk pun. Ustaz Boyak ni ingat tak mau cerita gitu. Lepas tu masa bangun, ingat ni Allah yang membangunkan. Tu nak ingat. Tapi tak apalah, nak ingat-ingat gila. Masa bangun ni Allah yang membangunkan. Lepas tu Allah hanya membangunkan. Tak, Allah mengekali kita tu berdiri. Faham tak? Bukan Allah membangunkan kita saja. Bukan kekal berdiri itu adalah perbuatan Allah. Bukan perbuatan lutut ke apa panggil. Hak berdiri tak terbalik tu. Zahir ni perbuatan ke apa? Perbuatan lutut. Yelah kita dak cacang tu kan dak terbalik. Perbuatan lutut ada. Kalau lutut kena lik jatuh Kan gitu. Mana sekarang ni kita boleh bangun tu Allah yang membangunkan, kekal berdiri tu. Bukan lutut yang buat, Allah yang mengekalkan. Setiap saat kita kekal berdiri tu, setiap saat Allah buat semua tu setiap saat. Hak tu kekal berdiri. Tak cerita lagi bergerak. Kita bergerak. Kita bergerak tu siapa yang menggerakkan? Allah yang menggerakkan. Tubuh pun Allah yang gerakkan. Tangan pun Allah yang gerakkan. Piyah pun Allah yang gerakkan. Baju pun Allah yang gerakkan. Apa lagi? Kain Allah yang gerakkan. Spek mata, subang, gelang, rata. Ada kita gerak. Allah yang gerakkan. Semua tu perbuatan Allah. Hari ni tengok. Tengok langgar tiang ke langgar dinding ke buat. Setiap saat yang berlaku tu perbuatan Allah. Tapi diingatan kita memang perbuatan kita 100%. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, tak ada salah apa pun. Tapi orang panggil apa ni? Oh ni orang awam. Orang pasal mana? Orang yang lalai. Apa lalainya? Lalai daripada ingat itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak apa lalai tu. Janji jangan lalai buat hukum. Siapa tanya semayang, kita semayang. Tu. Tak lalah lah orang panggil tu. Ni sebab kita orang awam. Hak lalah, hak salah ni sebab orang awam. Lalah. Siapa habis waktu ada erti je. Habis waktu ada erti je. Tu lalah, hak dosa. Kalau dia masuk waktu dia lalah, ada erti je. Pergi mayang. Lewat baru semayang. Mana apa tu? Lalai daripada perintah sunat. Pun tak berdosa. Tapi rugilah. Lalai daripada perintah sunat. Apa perintah sunat? Semayang awal waktu. Semayang perintah wajib. Awal waktu perintah sunat. Dia semayang kedok, dia buat tak perintah wajib. Dia buat perintah semayang tu. Tapi perintah awal waktu, perintah waktu dia lalah. Dia tak tahu je. Orang kata lalai dia perintah Allah, perintah yang sunat. Dosa pun tak dosa. Tapi rugi. Kita kata kita jagalah. Semayang kita tak lalah, awal waktu kita tak lalah. Allahu Akbar, lalah dalam semayang pula. Kan? Kita dalam semayang ni hanya nak ingat ke Tuhan je. Nak ingat ni kita, taklah bukan ingat ke Tuhan sangat, ingat ke baca gapo, baca tu lah. Kita kata Allahu Akbar tu, kita kata gapo, maksud dia apa. Kita baca dalam Iftitah, kita baca Fatihah. Hak tu je kita nak ingatnya. Hak tu pun tak nak ingat dah. Sama telah kita nak ingat apa pula? Nak ingat kita angkat tangan ni, boleh angkat tangan ni Allah yang buat. Hubung tangan dada ni boleh lekat ni Allah yang buat lekat. Kan ni pula tu. Tak sedara kok bila tak tahu dah. Tu ramai dah dengar tu. Dan sekarang ni kita cacat nak semayang ni kan. Allah yang buat. Kita angkat tangan ni sunat hayat. Tapi boleh angkat ni siapa buat? Ingat Allah buat. Tangan kita gerak. Kita berdada. Daripada dada tak jatuh kan, lekat molek kan. Lekat molek sebab apa? Sebab kita ada gagah. Cuba kalau tak ada gagah. Ibu tangan lucu tangan tak ada gagah. Tapi kita ada gagah, boleh lekat tangan dada. Siapa buat lekat? Allah yang buat.
Masa tangan tu mari dada, dengan baju-baju pun mari juga lengan baju dia mari juga. Siapa yang buat? Kalau kita nak ingat perbuatan Tuhan. Kita pun rokok gerak tu. Kita hok ngaji pekohnya ingat ni kita tunduk ke Tuhan, gitu je lah. Kita ingat kita tengah tasbih menyucikan Allah subhana rabbiyal azim. Tu yang kita nak ingatnya. Kita ingat dah tu kita rokok tu Allah yang buat kita rokok duk gitu tu, baju pun duk gitu, piyah pun duk gitu, spek mata pun duduk gitu dak jatuh. Siapa yang buat? Kita duk gitu tu, subang tak jatuh. Rata tak jatuh. Kalau tak jatuh, hilang Sebab apa subang tak jatuh? Sebab lekat di lubang ni. Lubang ni bekas. Sebab apa kita duk rokok gitu, rata tak jatuh? Rata sebab apa rata jatuh? Sebab sakut tekuk. Tekuk ni bekas. Nak banyak mana lagi? Nak banyak mana lagi? Dia nak cerita perbuatan Tuhan ni. Tapi adakah kita ingat? Memang kita tak ingat. Tapi kita pegang ke dak? Pegang kita dah segala-gala perbuatan yang berlaku, semuanya perbuatan Allah. Tak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang berlaku yang bukan Allah buat. Itu pegang kita kan? Mana kita dah semai ni hanya ingat kodoh-kodoh je. Tapi akhirnya kita lupa perbuatan bergerak tu, perbuatan kita lupa tu. Kodoh nak ingat ngadak Tuhan, baca gapo makna gapo, gitu je kita orang awam ni. Kena cerita juga gitu dok sesa tu. Baru faham segala-galanya. Apa kita ingat ke subang ni? Bukan kata masa rokok, ni sekarang. Ni subang tak jatuh ni. Subang tak jatuh ni kenapa? Kerana lubang ni. Dah, Allah yang buat. Bukan? Ingat tau. Tak ingat gitu subang. Kalau ingat payah dak mari ambil subang gitu. Dah tak ingat ni lekat subang ni Allah yang buat ni. Bukan cuping ni. Berapa ke cuping ni dak? Bukan lubang di cuping telinga ni, bukan Allah yang buat. Dia kata tak boleh tebang ni. Tak boleh teruk ni. Jadi gila jawapan dia. Itu di luar keupayaan kita. Tapi hakiki pegang kita gitu. Semua berlaku perbuatan Allah. Tak sedut tanyalah benda apa pun. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya, dah cicing tu duk gatung tak jatuh tu perbuatan siapa? Mesti duk tanya Ni subang hak duk gatung jatuh perbuatan siapa? Mesti duk tanyalah perbuatan siapa. Semua perkara perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Tak ada detail lah. Tapi kena faham molek semua perkara. Tapi kalau duduk makam hakikat, makam aulia sungguh, memang setiap detik, setiap saat, setiap nafas hati mereka hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ni sekadar ingat kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Kada tu je. Ingat hukum hakam pun kenapa? Kerana nak syurga, kerana takut neraka Allah. Tu sahaja kita orang awam. Tak ada apa salah pun. Cuma yang kita ni nak pastikan hukum hakam tu betul. Ni kita konon nak ingat Tuhan, mayabang budak betul. Tu neraka awal-awal lagi dah derhaka ke Tuhan. Konon-konon kita nak ingat Tuhan, konon-konon kita nak menjiwai kebesaran Allah Taala, amal ibadat kita dah betul. Hati pun kita dah ikhlas, riya, ujub, takabur. Konon-konon kita semua tipu belaka. Sebab tu orang ngaji pesen ni akidah dia salah, mayabang pun cakap cemaking, bak hati perut pun tak ada tawaduk tak ada. Tapi kalau ngaji kena ngelain, kena ngejalan syariat, dia ngaji kemah molek, lepas tu dia beramal. Mengaji satu peringkat, amal satu peringkat pula. Amal dia molek dengan pegang, dengan amalan zahir comel, dengan amalan batin hati pun comel. Lepas tu dia apabila ilmu berbanyak dia pun ngaji kita hakikat pula. Kau ngaji kau tawaduk, kau ngaji kau senyap, kau tak bunyi. Kau tak bunyi, kau apa? Dak ketik, faham dak ketik? Faham tak? Dak ketik tau. Apa dak ketik? Apa tak ada benda kita nak cakap ke apa?
Masa kita duduk ngaji ni berasa macam kita syariat ni pekoh comel. Akidah tetap dah akidah tu. Pekoh comel, lepas tu bak tasawuf pun kita mengaji kemah molek. Amal pun boleh. Amal ni payah amal pun boleh. Kita rasa macam lebih lah kira ni. Kita ngaji kita hakikat. Tak ketek apa dia. Orang duk tahap ni dia gening Allah jauhnya kita baru tersedar. Kau ngaji sebenar lah. Dia kalau mau kau tawaduk, kau insaf, kau kenali, kau sedar diri, takkan punya apa-apa. Kau ngaji hak sebenar. Tapi kalau ngaji hak sebenar, hak syariat tak ada, digambil oning, aku cakap pun lebih je. Atau wawah bukan. Sebab tu masa duk pondok dua ngaji-ngaji kita hakikat tu, hak tu panggil apa ni? Masing-masing. Masing-masing. Kita tahu tak tahu tengok, mu ada juga. Maknanya kita ada pun tak tahu, asalnya dia ada pun kita tak tahu. Tapi mana tahu di situ lah. Tak ada bunyi, tak ada apa. Balik pun tak ada muzakarah, tak ada apa pun. Tak ada muzakarah balik pun. Sebab apa? Sebab nak cerita apa ni orang rapat dengan Tuhan ni. Kita nak muzakarah ni benda yang apa dia? Realiti apa panggil? Hak semasa kita bolehlah muzakarah. Ini muzakarah dalam kehidupan harian. Kita boleh muzakarah, boleh berbincang lah. Ni nak muzakarah kan ni? Muzakarah ni makan ni. Kita buat ketek no. Ni nama teramu tinggi mana? Kita pakat buat nak pakat buat kan ni? Maka tak ada bunyi apa. Senyap. Ini ngaji sungguh kita hakikat. Hak terang kita tak ada pasien tu. Kau sombong, kau kepala ada. Kau kepala. Payah nak tegur apa-apa. Kalau orang duk tawaduk sungguh, tegur dia boleh terima. Kalau tegaran tu tak tepat, dia perbetulkan balik. Ni awal-awal lagi tak mudah. Awal kita mudah. Kalau hak tawan tu tegur tak ada masalah. Tiba-tiba keteguran dia tu hak dia kata dia betul tu kena tak kena awak faham tu. Jelaskan balik, tak ada masalah apa-apa. Jelaskan balik. Kira-kira kita hari ni suti kita, lepas tu pindah punduk. Gitu je lah. Tepat mana kita start tadi, insyaAllah minggu depan start tepat tu juga. Lepas tu dang tak tahulah mana. Faham tak? Tak, ni kadang-kadang benda ni dia berkait dengan pengalaman masing-masing. Kalau orang ada pengalaman hok jenis hok pesel, hok ngaji salah tu, dia faham lah. Kalau orang tak ada pengalaman, dia tak faham benda tu. Apa benda sebenarnya masalah? Ada kau ngajar gitu. Kalau terkanu kita memang banyak seumpama tu. Dia nak buat masuk biar hak hakikat nak bubuh. Tak ada tu, tak ada. Tak bubuh-bubuh tak ada. Tak ada. Tapi kalau orang tahu benda ni, dia akan tahu cerita ni cerita realiti Terengganu kita. Hak semasa di Terengganu kita. Tapi kalau orang kita biasa ni, punanya ustaz cerita agak apa tu? Dah kalau cerita sebut lalulah nama senang. Baru kita boleh tahu apa manusia. Orang dan tak ada pengalaman, tak apalah, ambil pakai pengajaran. Dan sebab dalam kita hakikat contohnya, kita ni segar ke, sakit ke, semuanya datang daripada kekasih. Kekasih yang sebenarnya ini aulia illah lah. Kita kekasih kita, tu kekasih dia bini, tu kekasih dia tu laki, tu kekasih dia anak, harta, mak. Tiba-tiba kekasih dia tepewe. Tu dah gosok tepewe. Penuh dah amari, setuh dah wi. Kasihnya. Tu kekasih dia nya. Ni kekasih yang sebenar ni. Allah kekasih yang sebenar bagi mereka. Maka sakit segar sama sebab datang daripada Allah. Kita takkan sama. Segar lain, dak orok lengah lain. Tapi kalau makom mereka sama saja. Tapi bukan ni boleh buat. Ni ada orang ajar, kena masuk. Masuk ni masuk. Sakit sama. Dah sakit sama wan. Kalau gigit telinga pun keling dah. Dah sakit sama wan ni. Tu tak boleh nak buat. Tu cuma cerita kedudukan ni gini. Kita syariat ginilah, kuasaan kita ginilah. Tahin senang berasa gini, tahin susah berasa gelisah kelang kabut, tahin duit banyak berasa lega, tahin duit tak ada berasa jadi pusing. Walhal semuanya telah disusun oleh Allah. Nak pusing buat apa? Ini orang awam, tak ada salah apa pun. Tak ada. Ada benda pun sama je. Kita orang begitulah.
Tapi pegangan kitanya tetap baik, buruk, senang, susah, segar, sakit, semuanya adalah susunan dan perbuatan Allah. Semuanya ada hikmah belaka. Semuanya ada hikmah belaka. Lepas tu menjiwai ataupun tidak itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Dan yang mengengkarkan harus melihat Allah di dalam akhirat. Pegangan Mu'tazilah mengatakan tidak boleh melihat Allah di dalam syurga. Ini akidah yang mubtadi', akidah yang berdosa, tapi tidak dihukumkan kafir. Kalau kita baca mula-mula tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian surah imam ni bahagian-bahagian korban tu masih lagi ada.